Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dengar ya suara Muallimah. Dengar. Kuat ke slow? Kuat ke slow? Kuat Okey. Iqra doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alaina Rahmatika ya Rahimin. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, amin ya rabbal alamin. Muallimah tak nak ulang lagi sekali apa syarat kelas Muallimah. Okey, yang penting Muallimah nak nampak muka kamu. Itu yang penting. Kamu dah pernah nampak muka Muallimah, jadi tak apalah Muallimah tak dapat buka kamera hari ni sebab internet dia slow. Tak tahulah kenapa. Okay, jadi kamu kena buka kamera lah. Sebab kamu ramai, Muallimah tak cam. Okay. Jadi kita akan teruskan. Kalau semua dah duduk, dah ready, dah keluarkan buku. Mana buku? Muallimah nampak kepala kamu je, tak nampak buku pun. Okey, yang lain? Assalamualaikum Muallimah. Waalaikumsalam. Okey, tolong buka ya kamera. Okey, kita akan sambung pelajaran kita. Hari tu kita dah sampai pelajaran yang ke-6, betul tak? Yang terakhir. Kan? Hari ni sirah ya, bukan jawi. Okey, Alif Farhan okey ke tu? Muka surat berapa? Okey, kamu boleh buka muka surat 68. Okey. 68. Sekejap Muallimah share screen. Kalau tak keluar bagi tahu ya. Surat berapa? Okey. 68. Okey, buka dulu. Muallimah tunggu. Dah. Okey. Okey, dah. Dah? Ya. Abdul Aziz ada? Ada. Muallimah tak nampak pun dia. Ada. Adam Zikri. Lagi tak ready, Muallimah tak nak start. Buku surat berapa? Buka surat 68. Okey, ini tajuk yang terakhir. Tak sama Muallimah. Sekejap. Oh, ada lagi. Okey. Ini tajuk terakhir untuk pelajaran ke-6 lah. Hari tu kita dah masuk sikit apa dia Muhajirin. Okey, jangan pening-pening. Kalau kamu pening, Muallimah lagi pening. Okey, boleh start ke? Boleh.
Okay. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah pagi ni, pagilah kan? Pukul 10. Okey, pagi ni kita akan sambung pelajaran yang ke-6 berkaitan dengan asas negara Islam yang kedua, iaitu persaudaraan dan perpaduan. Perpaduan apa? Perpaduan umat. Umat Islam. Siapa umat ni? Siapa umat? Siapa umat? Umat ni siapa? Cepat, siapa tahu? Umat tu siapa? Umat tu kita lah. Umat tu kita lah. Okey. Umat Nabi Muhammad SAW. Okey, sekejap ya. Ada kawan kamu baru masuk. Maklimah accept kejap. Sementara tu kamu boleh buka buku teks, buka kamera. Hari ni ramai sikit lah berbanding minggu lepas ya kelas. Seronok cuti seminggu hari tu. Seronok Saya rasa biasa. Mungkin ada yang pergi pantai lah kot. Okey, tak apa, kita teruskan muka surat 68. Harap suara Muallimah jelas lah ya. Kalau sekat-sekat tu tolong bagi tahu. Yang baru masuk boleh buka muka surat 68. Okey, apa dia asas? Apa dia? Tersangkut? Okey. Kita masuk asas persaudaraan dan perpaduan umat. Apa dia? Asas ni maksudnya yang kita dah tahu. Okey, basic. Faham tak? Macam mana Muallimah terangkan ya? Asas ni ya. Tak nampak ke skrin? Ya. Dia loading lah. Nampak tak buku teks Muallimah ni? Nampak tak? Dia Muallimah tadi. Tak, saya nampak dia loading. Loading? Alamak. Macam mana tu? Loading. Saya nampak. Okey, nampak ya? Okey, asas persaudaraan ni. Nampak. Yang kita dah tahulah. Apa dia punya apa? Macam mana Muallimah nak terangkan ya Allah masalah Muhammad. Ya. Dia macam ta'aruf, tafahum, ta'awun. Dia macam Maaf ya Muallimah. Suhail. Kenapa? Maaf. Tadi terkeluar. Oh ya ke? Okey, tak apa. Asas persaudaraan tu dia macam yang pertama kita berkenalan kan? Lepas tu kita memahami, tafahum. Lepas tu ta'awun. Ta'awun tu maksudnya tolong menolong. Okey? Okey, semua dah tak buka kamera dah. Muallimah tengok. Berapa orang je buka kamera. Okey, seterusnya. Ini kita dah belajar hari tu. Siapa ingat lagi? Ingat aja. Betul lah kan? Hari ni sirah kan? Betul tak? Kan? Okey. Orang Islam yang berhijrah dari Mekah ke Madinah dipanggil apa? Dipanggil muhajiri. Manakala orang Madinah yang menolong orang Islam yang menolong dikenali sebagai Muhajirin.
Okey. Ingat tak Maklimah ada cakap apa dia Muhajirin, apa dia Ansar? Siapa ingat lagi? Aku tak dengar. Tak dengar ke suara Maklimah? Dia Okey. dengar je tadi tadi. Dengar? Ada buat mesin. Hello. Dengar tak? Hello? Dengar Okey, apa dia Muhajirin? Muhajirin ni ialah mereka yang mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Okey. Kalau orang yang menolong Muhajirin ni dia dikenali sebagai Ansar. Okey, maksudnya dia tu adalah penduduk asal dekat Madinah. Boleh faham tak? Hari tu Maklimah dah bagi tahu. Apa yang ada tulis, dia ingatlah. Okey. Kemudian, golongan Muhajirin berhijrah ke Madinah tanpa bawa harta benda dan hidup dalam kepayahan. Okey, dia hidup dalam kesusahan. Dia bukan orang kaya lah. Okey, dia tak bawa harta. Lepas tu, dekat sini. Dia orang biasa. Apa dia? Dia orang biasa. Orang biasa. Jadi kat sini, persaudaraan dan perpaduan antara golongan Muhajirin dan Ansar ni dia rapat. Okey, dia rapat berbanding persaudaraan yang dibina atas pertalian darah. Okey, kemudian persaudaraan yang kukuh lahir daripada akidah yang benar dan tarbiyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dekat situ Maklimah hari tu dah highlight kan? Okey, kamu kena ingat. Nanti kalau dia tanya apakah dia asas persaudaraan dan perpaduan umat. Jadi kamu dah tahu dia punya jawapan. Kemudian asas utama dalam perpaduan ni adalah apa? Untuk menjadikan masjid ni sebagai pusat kegiatan masyarakat. Jumpa tak buku teks muka surat 68, Zakwan? Okey. Okey. Asas yang utama. Asas penting yang utama adalah untuk menjadikan masjid tu sebagai pusat kegiatan masyarakat. Ingat lagi tak hari tu? Contohnya sebagai apa dia? Contohnya apa contoh kegiatan masyarakat? Hari tu Maklimah dah tanya dah. Memberi bantuan terhadap golongan yang memerlukan. Lepas tu apa lagi? Perpaduan antara memberi bantuan antara orang memberi bantuan kepada orang yang memerlukan. Contohnya bagi beras, kan, kumpul ramai-ramai, kumpul dana, kemudian ada seorang NGO ataupun yang berkaitan dengannya, dia memberi bantuan terhadap orang tu, orang yang memerlukan tu. Maklimah tak naklah cakap orang susah kan, tapi yang memerlukan. Maksud yang memerlukan tu golongan yang memang tak boleh nak beli. Okay, kiranya dia tak ada duit. Jadi dekat situ adalah asas utama yang mewujudkan perpaduan antara golongan ni dan golongan ini. Macam tu. Kemudian dia dapat merapatkan, daripada kegiatan masyarakat tu, maksudnya aktiviti ataupun apa orang panggil tu? Satu program yang untuk membantu orang lain tu kan. Secara tak langsung dia dapat merapatkan hubungan antara orang ni dengan orang tu. Betul tak? Kan? Kita tak kenal orang tu kan? Betul tak?
Contohnya kita tak kenal seseorang tu, kita tak tahu pun dia orang susah. Tapi bila ada satu program ni ataupun satu aktiviti ni, dari situ kita dapat kenal antara satu sama lain. Contohnya, Mak Lima bagi contoh lah kan. Anas, okay, Anas rumah dia kat depan. Okay, surau dekat tengah. Anas. Lepas tu Anas, Zakwan, Haris. Anas, Zakwan, Haris. Anas, Zakwan dengan Fadlan. Kawan tapi tak pernah jumpa. Pernah kawan lah masa zaman kecil kan, tapi tak pernah jumpa dah. Kebetulan masa tu ada buat masjid ada buat aktiviti, maksudnya mengagihkan bantuan kepada golongan-golongan yang memerlukan. Jadi kat situ bila Zakwan, Fadlan dan Anas pergi kat masjid tu, terjumpalah. Okey, jadi kat situ dia mendapatkan balik hubungan persaudaraan, hubungan kawan-kawan. Okey? Boleh? Faham tak? Boleh. Itu contoh. Itu contoh Mak Lima bagi tau. Kalau tak faham bagi tahulah, nanti Mak Lima terang. Okey, tapi dekat sini, dekat masa zaman Nabi ni, okey jangan conteng. Siapa yang conteng ni Mak Lima minta dia ajarlah. Okey, jadi masa zaman okey tak apa. Okey dah. Masa zaman Nabi ni adalah aktiviti-aktiviti yang mereka jalankan. Okey, bermasyarakat. Masyarakat lah. Okey, dari situ dia mendapatkan hubungan antara golongan Ansar ni dengan Muhajirin. Selain dari itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni menjadikan Al-Quran ni adalah sebagai panduan. Panduan dalam mengurus kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Panduan tu dia macam mana nak tanyalah. Panduan tu apa? Panduan tu. Asyik Malimah je tanya kan? Asyik Malimah je jawab. Panduan tu dia baca. Panduan tu apa? Macam mana saya nak jawab tu? Dia macam menolong. Dia macam rujukan, dia menolong. Okey, apa-apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rujuk dalam Al-Quran. Dalam mengurus macam panduan solat. Betul. Macam panduan solat. Macam mana kita nak solat, betul tak? Kalau tak ada panduan tu, kita pun tak tahu kan macam mana nak solat kan? Kita tak tahu doa dia apa. Ke ada yang solat tapi dia tak ada tengok buku panduan? Macam mana dia tahu? Sebab ada orang ajar. Ada orang ajar. Panduan juga, betul tak? Panduan daripada orang yang ajar. Betul tak? Betul. Kan? Ada ke yang terus masa baby bangun-bangun je dia dah boleh solat? Ada ke? Ada adik saya. Dia siap main. Okey, kalau ada tu terkejutlah Mak Lima. Okey, yang tak bukan dia ke tak ada ni? Kadang Mak Lima tanya tak dapat jawab. Okey, seterusnya segala permasalahan yang berlaku antara mereka dirujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, zaman dulu apa-apa masalah yang berlaku dia settle. Okey, dia bukan settle sesama sendiri tapi mereka merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, zaman sekarang ni nak rujuk siapa? Kalau ada masalah ataupun isu nak rujuk siapa? Isu pasal agama nak rujuk siapa? Dia sendiri. Rujuk ulama-ulama ataupun asatiza yang pakar. Contohnya kamu tak reti solat. Tak reti solat. Solat apa? Solat tahajud lah contoh kan. Kamu boleh rujuk asatiza. Asatiza tu maksudnya ustazah-ustazah lah. Ataupun ustaz-ustaz yang berkaitan, yang pakar tentang sesuatu
perkara. Jangan pula kamu rujuk maklimah. Contoh kamu tak tahu matematik kan, tapi kamu rujuk kat maklimah. Maklimah memang tak tahu matematik sangat. Okey, sebab pakar ustazah ni dia lain sikit. Cikgu-cikgu ni dia lain. Okey, seterusnya kita tengok muka surat. Okey, ni dah. 70. Okey, ini adalah contoh. Okey, semua ada dalam kelas ni lagi ke? Dah buka. Ke yang ada yang makan ke, tidur ke? Okey. Kita tengok muka surat 70. Semua buka muka surat 70. Dah. Dah. Alif Farhan senyap je. Pasal dia senyap. Alif Farhan ada. Okey. Selalu Alif Farhan banyak cakap. Okey. Dia fokus. Hari ni dia penat kot. Okey. Unit yang kedua. Cara mewujudkan persaudaraan dan perpaduan umat. Ini adalah contoh dia. Tadi maklimah dah bagi tahu dah kan. Contoh aktiviti yang dilakukan untuk mewujudkan persaudaraan dan perpaduan umat. Gambar ni berkaitan dengan apa? Cepat. Gambar ni berkaitan dengan apa? Maklimah panggil lah Semua tak nyaut. Okey. Apa ya? Gotong royong. Gotong royong. Gotong royong. Okey, ini adalah gambar gotong royong. Contohnya jiran lah. Okey. Jadi ini adalah satu apa panggil inisiatif ya. Satu cara lah untuk mewujudkan persaudaraan dan menguatkan lagi ukhuwah antara sesama Islam. Macam maklimah cakap tadi, ingat tak maklimah bagi contoh siapa tadi? Anas, Fadlan dengan Zakwan, kan? Itu pun salah satu contoh untuk mewujudkan persaudaraan dan merapatkan lagi hubungan antara satu sama lain. Okay. Apa lagi aktiviti yang boleh merapatkan hubungan antara satu sama lain ni? Siapa boleh sebut? Boleh. Apa dia? Gotong royong. Gotong royong yang ni lah. Lain? Sama-sama. Apa dia? Membantu satu sama lain. Membantu satu sama lain. Membantu satu sama lain, okey. Tapi bantu apa? Ini antara contoh kan. Buat aktiviti gotong royong. Contoh yang lain boleh juga mana ya? Mana nak cakap? Ya. Contohnya buat satu program dalam masjid, okey. Kemudian ajak orang ramai untuk join. Macam kuliah-kuliah ke. Tapi sekarang kan PKP kan. Bukan PKP, COVID kan. Jadi aktiviti ni dikurangkan. Okey. Dikurangkan untuk mengelakkan daripada jangkitan. Terkena jangkitan. Okey. Jelas? Okey. Macam gotong royong ni pun best juga kalau buat antara satu sama lain kan. Lepas tu bersihkan masjid ke ataupun surau. Kiranya bagilah bahagian. Contohnya Alif Farhan. Alif kena susun Quran dekat dalam masjid. Contoh. Zuhair kena ajak orang datang masjid. Kumpulkan masyarakat
Okey, kumpulkan jiran-jiran, tetangga. Kemudian siapa lagi? Kalau yang perempuan, Sofia, Aisyah, Sofia. Sofia ni yang mana ya? Aisyah ya? Sofia ni Aisyah ke? Tak. Aisyah Sofia kan? Betul Sofia tak? Jagung. Sofia Jagung. Aisyah. Contohnya Aisyah. Kalau perempuan buat air ke kan? Lelaki buat kerja. Okey, kemas-kemas. Perempuan ni lah. Buat air ke, buat nasi goreng ke. Untuk bagi dekat orang lain lah. Dekat orang yang buat kerja. Okey. Macam Anas. Anas bersihkan dalam masjid ke. Tapi pastikan buatlah kerja tu. Jangan kita panggil je tapi tak buat. Okey, boleh? Boleh? Hello? Boleh ke? Boleh. Okey. Boleh. Tengok muka surat 71. Yang terakhir. Maklimah saya nak buat Boleh. bincang dengan kamu aktiviti. Tapi tak sempatlah. Nantilah kita akan cari masa Okey, seterusnya tengok muka surat 71. Maklimah ulang muka surat 71. Setelah dibina, kamu boleh tengok buku teks kalau tak nampak. Setelah tiba di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mempersaudarakan golongan Muhajirin dan golongan Ansar. Okey. Kemudian orang-orang Ansar ni dia bagi bantuan. Okey, dekat orang Muhajirin. Dekat golongan lah. Kat sana panggil golongan Muhajirin dalam bentuk kewangan, pakaian dan tanah untuk bercucuk tanam. Okay, itu poin penting ya. Kamu kena tanda. Okay semua? Ni, kat sini kamu tanda. Golongan. Okay, orang Ansar ni dia bagi bantuan dekat golongan Muhajirin dari segi apa? Kewangan. Kewangan ni wang lah, wang ringgit. Okay, pakaian. Lepas tu tanah. Tanah ni pun rezeki dia lah ya. Okay. Kemudian Rasulullah juga mempersaudarakan Abdul Rahman bin Auf dengan Sa'ad bin Ar-Rabi. Sa'ad bin Ar-Rabi menawarkan kepada Abdul Rahman ni apa dia? Rumah, kebun dan isteri. Tetapi beliau hanya meminta ditunjukkan pasar dan memulakan perniagaan sehingga berjaya menandingi peniaga-peniaga Yahudi. Okey, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menggalakkan orang-orang Muhajirin ni untuk mengusahakan tanah milik orang-orang Ansar. Kiranya hello, dengar tak? Hello? Ya. Okey. Lebih kan? Tak ni dah. Okey, jadi kat sini walaupun dengar walaupun Sa'ad bin Rabi' ni dia menawar. Menawar ni maksudnya flower. Flower tahu tak flower? Flower ke ataupun dia nak bagi. Okey, dia nak bagi benda tu dekat Abdul Rahman. Tapi apa Abdul Rahman cakap? Abdul Rahman dia hanya minta untuk tunjukkan pasar dan dia nak mulakan perniagaan tu sampailah berjaya, berkembang. Dan dapat apa? Dapat menandingi. Menandingi tu macam tak adalah tewas. Dia macam lebih daripada orang Yahudi. Okey, sebab apa? Kita dah tengok kan masa first kita dah baca orang Yahudi ni dia macam mana kan? Betul tak? Kan? Jadi dekat sini dia ada dia punya apa orang panggil? Usaha. Abdul Rahman ni dia ada usaha dia untuk berjaya.
Walaupun dia ditawarkan oleh Sa'ad bin Rabi', tawarkan apa? Rumah, kebun, isteri. Tapi dia nak Sa'ad tu tunjukkan pasar. Okay. Zaman dulu bukan macam zaman sekarang Kalau zaman sekarang kita tunjuk pasar dah jumpa kan? Betul tak? Walaupun kalau tak tunjuk pun kita boleh jumpa sendiri kan? Kan? Betul tak? Kan? Sebab kita dah ada Waze, kita dah ada Google Maps. Dulu tak ada dulu susah. Okay, zaman dulu nak beli phone pun tak tahulah. Sebab mungkin mahal ataupun tak mampu. Okay. Jadi itulah cerita berkaitan, cerita ke? Itulah kisah berkaitan dengan asas negara Islam yang kedua, iaitu persaudaraan dan perpaduan umat. Okey, nanti insya-Allah kita akan masuk pelajaran ke-7 untuk next class. Okey, tolong tanda 73. Okey, ada soalan kat sini? Ada, tapi saya pelik siapa yang ada. Kenapa? Saya pelik kenapa? Pelik. Malimah tak dengar lah. Apa? Apa benda tu? Malimah tak dengar lah. Yang lain dengar ke? Tak. Apa dia, Sofia? Tak ada apa-apa. Okey, jadi untuk tugasan kerja rumah, okey, kamu tolong siapkanlah yang belum siap. Latihan yang belum siap. Kejap, Malimah tengok. Muka surat berapa tajuk kita? Tolong buat muka surat 3 dah siap ke? 3 dah siap? Okey. Homework muka surat 3 dengan 3 ya. Siapa yang belum buat? Yang dah siap boleh hantar kat Malimah. Okey? Boleh? Boleh ke? Hello? Dengar tak suara Malimah? Jadi itu sahaja untuk kelas kita pagi ni. Boleh baca doa selepas belajar. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hidayah Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Okey, sama.